Sabar. Okey Cik Man, kami menunggu Cik Man. Daripada tadi lagi kami ada banyak. Okey. Okey Cik Cik Man Man, okey Cik Man. line clear lah Cik Man. Apa dia? Line clear lah. Okey lah. Line clear je. Okey. Saya nak tunggu Cik Man. Dia pun tak okey. Korang daerah mana ni? Kami daerah Nostar Kedah. Lepas tu kerja ke belajar? Kami kerja, student. Ada yang student, ada yang kerja, ada yang Korang kerja apa? Kerja apa? Sebagai apa? Padak ni. kita orang tu barbershop. Oh, barbershop. Ya, Semua Oh, bulu boleh Cik Man. semua bulu boleh Cik Man. Atas bawah. Diutamakan bulu. Kami utamakan bulu dulu. okey. Kita terus pada soalan. Okey soalan Cik Man. Apa hukum pakai ubat pembesar zakat demi untuk memuaskan nafsu isteri? Maaf Cik Man, soalan agak ni sikit. Sebahagian ulama mengatakan haram menggunakan ubat pembesar zakar. Maknanya kalaulah zakar itu memang sudah dicipta dengan saiznya sebegitu, jadi jangan kau nak ubah dia menjadi begini. Okey? Bersyukur saja dengan apa yang ada. Kecuali kalau misal kata saiznya terlalu kecil sehingga isteri kau tak jumpa benda tu. Okey? Oh. Dan akhirnya benda tu boleh menyebabkan dia menderita. So boleh atas dasar rawatan. Bukan atas dasar untuk kau nak tunjuk yang kau kuat sebab ada saiz yang sebegitu. Sebab kepuasan ataupun kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada perhubungan sulit sahaja, perhubungan intim sahaja. Kebahagiaan rumah tangga terletak sejauh mana suami dia jadi imam waktu subuh, lepas tu hafal doa kunut. Aku nak tanya kau hafal doa kunut ke tidak? Mungkin boleh baca seorang-seorang. Jangan kau nak sorok buka. Okey, boleh Itu satu. Maknanya apakah hukum menggunakan yang saiz, ubat saiz itu? Tengok situasi. Kalau dah okey saiz, dia nak besarkan lagi, maka tidak boleh. Dia seolah-olah mengubah ciptaan. Tetapi kalau saiz yang ada menyebabkan isteri rasa macam menderita dan seumpamanya, mungkin dia ada masalah dari segi saiz, okey, kecil sangat, maka boleh. Dah, tukar soalan lain. Soalan yang kedua. Okey, bagi. Okey ni. Ni tadi Ahmad tanya. Timbuk. Tak Cik Man, tak. Ni buat note Cik Man nak tanya kat Cik Man ni. Cik Man, ni Kuat sikit suara. hukum simpan bulu zakat selama 4 bulan, adakah yang menjejaskan proses bersuci? Simpan apa? Bulu selama 4 bulan. Bulu zakar kalau terlalu serabut. Dalam hadis, alamak. Okey. Dalam hadis Nabi, jangan biar dia lebih daripada 40 hari. Cik Man, saya lebih 4 bulan lah Cik Man. Yang kau pergi simpan 4 bulan, kau nak buat apa? Jumanji. Jangan lebih daripada 40 hari. Jangan lebih daripada 40. Tapi korang ni jujur kan? Korang ni memang terus terang, tak apalah. Maknanya jangan lebih daripada 40 hari. Jangan lebih daripada 40 hari. Lebih daripada antara sunnah fitrah manusia, memotong bulu ketiak, memotong kuku dan memotong bulu di situ. Kau tengok komen ke tengok aku? Engkau tanya soalan bukan-bukan, lepas tu kau tengok komen betina. Oh, pandai kau orang kan? Okey Cik Man, next. Okey. Macam mana kalau nafsu kita terlalu tinggi,
Lepas tu kita lepaskan dengan cara beronani demi nak elok daripada berzina atau yang seakatan dengannya. Minta maaf lah soalan bab zakat je banyak malam ni. Tapi itulah. Korang tak ada soalan pasal, korang tak ada tanya pasal zakat ke? Okey. Zakat ni zakat. Bukan zakat, sedekah ke? Okey. Oh. Berkenaan dengan onani, majority, tahu majority maknanya ramai ulama mengatakan haram, hukumnya haram. Sebab dalil dia walladzina hum li furujihim hafizun, itu orang-orang yang beriman mesti memelihara kemaluannya, lelaki dan perempuan. Tetapi ada sebahagian kecil sahaja ulama membenarkan melakukan perbuatan itu. Kau nak buat ni buat apa? Nanti dulu tunggu. Okey. Ada sebahagian ulama membenarkan kalau takut terjebak daripada zina. Maknanya kalau dia takut, dia tak buat tu, dia pergi berzina, jadi boleh buat benda tu. Tetapi hang jangan pilih. Hang jangan duk pilih pula yang ni. Mentang-mentang ada sebahagian ulama kata, sampai hang lupa pula yang kata ulama yang ramai. Kalau boleh, terbaik, sebaik-baiknya jangan berzina dan jangan buatlah benda tu. Maknanya sekarang ni mesti berusaha untuk mengelakkan onani. Antaranya sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti berfaedah. Macam buat kerja sekolah ke, buat kerja rumah ke, main futsal ke, main game. Elakkan duduk sorang-sorang dalam bilik. Faham tak? Faham, clear. Itulah, sebaik-baiknya jangan buat. Ataupun kalau korang boleh, umur korang dalam lingkungan berapa? Umur dalam lingkungan berapa? 20. Kalau boleh kahwin. Itu je lah. Kau nak kahwin, Cik Man? Kau nak kahwin. Itu je lah. Tu yang baju merah tu betul ke tak betul itu belakang tu? Tu Ahmad tu IG dia ni. Ahmad. Dia yang tadi yang tu duk reply. Okey. Boleh Maknanya sebaik-baiknya tinggalkanlah, itulah. Teruskan kerjaya korang sebagai barber, insya-Allah. Cik Man. Apa persamaan Cik Man dengan gula? Tak tahu? Dua-dua saya nak kecau. Lah. Belakang tunjukkan. Cik Man ni. Tu Cik Man belakang tu apa tu? Belakang. Tengok Dinding lah. Ini tu. Dinding. Dinding lah. Tu, tengok tak? Tengok belakang. Macam ada. Kenapa? Okey. Cik Man. Bye Cik Man, thank you. Okey, Assalamualaikum. Cik Man jangan lupa save. Follow saya Cik Man. Save. Alright. Okey, doakan Cik Man. Assalamualaikum. Okey, bye Cik Man. Waalaikumsalam. Ada polis dekat sini. Bala dengan ujian sama, satu bahasa Arab, satu bahasa Melayu. Ya, siapa? Lotion makeup. Gelap lah Ustaz. Alamak, kenapa kau gelap? Kau dah tahu Cik Man perangai. Kau pergi buka. Kau dah tahu nak busy, lepas tu kau duduk dalam gelap. Aku baru tak nak. Aku baru tak nak marah-marah. Kau buka lampu. Boleh buka lampu tak?
Boleh buka lampu tak? Okey, terima kasih. Okey, daripada mana ni? Pada Pekan. Oh, Bandar Diraja. Okey, silakan. Cik Man, contoh kalau kita nak solat tapi kita tak tahu kiblat dia macam mana, Cik Man? Engkau berijtihad, gunakan segala benda yang ada. Contoh kalau dalam hutan tu mungkin arah bintang ke sungai ke apa ke, kalau ada kompas. Lepas tu sekarang ni zaman teknologi kan, ada handset, ada app semua kan. Kau guna benda-benda tu semua. Kalau tak ada benda-benda tu semua kau pun tak tahu, kau pilih satu arah yang paling kau yakin. Boleh? Boleh? Okey. Alright, Terima terus? Itu je? Itu je, bye-bye. Nak tidur Okey, lah. Sambung doa. balik. Okey, doakan Cik Man. Terima kasih Azwar. Okey. Kenapa korang tiba-tiba tanya pasal bulu kaki ni? Tak apa. Sebenarnya Cik Man dah banyak kali bagi tahu pasal bulu kaki. Hukum mencukur bulu kaki, bulu lengan, okey, selain daripada bulu-bulu yang dibolehkan cukur, bulu lengan, bulu dada, bulu kaki, bulu peha, semua bulu-bulu ni lah yang tak ada dalil yang jelas. Hukum dia ada tiga. Kalau perempuan boleh, tak ada masalah sebab dia perempuan. Ini bagi lelaki juga. Okey, hukum mencukur bulu kaki, bulu paha, bulu tangan, bulu lengan, bulu dada, semua bulu badan, belakang tengkuk, leher apa semua. Hukum dia ada tiga. Ini untuk lelaki. Perempuan boleh, tak ada masalah. Sekarang ni isunya lelaki. Hukum dia ada tiga. Pertama, hukumnya haram. Mazhab yang pertama, hukumnya haram. Kerana apa? Sebab mencukur bulu kaki, bulu tangan, bulu-bulu di badan menyerupai perempuan. Perempuan kan selalunya tak ada bulu kan. Dia tak macam lelaki, hormon lelaki lain. Jadi mencukur bulu-bulu di badan hukumnya haram. Maknanya bulu badan tu semua bulu lah. Okey? Yang kedua, hukumnya boleh. Boleh cukur. Boleh cukur. Sebab apa boleh cukur? Sebab tidak ada dalil yang jelas daripada Quran dan Sunnah yang melarang. Jadi bila tak ada dalil, dia kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum adalah boleh. Jadi maknanya hukum cukur bulu badan, semua bulu badan, hukumnya boleh. Okey? Yang ketiga, Cik Man cenderung pendapat yang ketiga. Hukum mencukur bulu badan semua ni, bulu kaki ke paha ke tangan ke bagi lelaki, hukumnya boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Bergantung kepada situasi korang. Kalau bulu tu terlalu panjang sampai mengaibkan, orang tuduh kau beruk, ataupun kalau bulu itu boleh menyebabkan kau kurang selesa. Kan selalu main bola ataupun pakai seluar, mungkin dia tertarik, dia bergulung-gulung, perit, maka kau boleh trim pendek. Janganlah cukur habis. Mungkin kau boleh cukur trim pendek dan seumpamanya. Maka ini jawapan untuk hukum mencukur bulu di badan. Misai tak apa, misai memang sunnah cukur. Misai cukur sunnah. Bulu ketiak sunnah. Bulu kemaluan sunnah. Okey. Sekejap je, Man. Sekejap Okey, kejap Cik Man nak jawab soalan. Okey, ada Cik Man nak jawab satu soalan. Assalamualaikum Cik Man, kenapa pilih IG live dari tahajud? Tak apa, ini satu persoalan. Adik, kalau Cik Man buat IG live, satu Malaysia akan tengok sebab benda ni memang media sosial. Kalau Cik Man buat tahajud,
Adakah perlu Cik Man bagi tahu dekat IG yang Cik Man akan tahajud? Adakah perlu Cik Man buat IG live dan record video yang Cik Man sedang tahajud? Rasanya tak perlu. Dan waktu tahajud itu daripada lepas isyak sampai 5 pagi. Dan Cik Man IG live pun paling lama sejam setengah. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya Cik Man tak suka dengan soalan ini, tapi disebabkan mungkin kau tanya soalan ni, sebenarnya soalan kau pun salah sebenarnya, iaitu mempertikaikan amal ibadah seseorang dengan bentuk kenyataan yang menghukum. Kenapa kau cakap dan kau tanya kenapa pilih ajilah dari tahajud? Kenapa pula engkau tak fikir yang Cik Man akan utamakan tahajud? Dan benda tu tidak diketahui orang, sebab tahajud adalah sesuatu amalan yang bersifat peribadi antara seseorang dengan Allah. Tak akan bagi tahu. Tak ada mana orang gila yang nak buat live tahajud. Tak ada mana orang gila, orang yang biol dekat dalam dunia ni yang nak buat live tahajud, kecuali di Mekah. Mekah buat live tahajud bukan untuk riak, tetapi faktor keselamatan. Kenapa orang Mekah buat live tahajud? Sebab faktor keselamatan, nak tengok penjuru mana masjid tiba-tiba ada ke orang jahat ke apa ke, maknanya sebagai bukti video. Dia tidak menunjukkan mereka riak. Tapi kita dekat Malaysia ke dekat Venezuela ke dekat London ke, itu rahsia kita dengan Allah. Jadi maknanya kenapa? Okey, sekarang ni Cik Man tanya, kenapa kau masuk IG Cik Man? Kenapa kau tak tahajud? Itu menunjukkan kau join my live. Okey? Jadi maknanya Cik Man tak marah. Cuma soalan kau tu adalah soalan yang menyebabkan manusia terluka. Sebab soalan yang berbentuk menghukum. Adakah perlu Cik Man bagi tahu, okey saya sudah semayang sunat, saya sudah semayang. Sebab semayang sunat ini perlu dirahsiakan. Perlu dirahsiakan. Saya bukan orang baik lah. Saya bukan seorang yang baik. Tetapi saya tidak akan memberitahu macam mana ya bagi aku. Kalau buat tahajud aku tak adalah sesuatu yang tak perlu dipublikkan dengan orang. Jadi terima kasih kepada AMADFK kerana soalan. Cik Man tak marah, cuma jangan tanya soalan begini sebagai adab dengan orang lain. Tak betul. Malam ni aku punya mood okey, kalau tak aku suka mencarut dah dengan netizen. Tetapi jangan sesekali tanya soalan seperti ini dengan sesiapa. Soalan ini salah. Okey, soalan ini berbentuk menghukum. Sebab kau terus menghukum aku kenapa pilih IG Live dari tahajud. Dan adakah IG Live aku salah? IG Live itu merupakan satu dakwah. Kalau kau berdakwah melalui IG Live, maka itu lebih utama daripada kau tahajud yang memberikan saham sendiri. Tahajud itu memang afdal, tapi dalam satu-satu hal. Nah, sekarang ini aku tahu rakyat Malaysia 400 orang tak tidur. Sekurang-kurangnya mereka melihat IG Live aku. Dan aku akan salurkan manfaat kepada 400 lebih ini. Dan mereka pun tak tahajud. Ataupun mungkin mereka sudah tahajud. Sekarang ni mereka tidak tahajud. Ataupun sebelum tadi mereka, dan aku tidak perlu tahu urusan orang-orang Islam di Malaysia. Aku tak perlu tahu yang 447 ni kau dah tahajud ke belum, kau akan buat tahajud. Tak, sebab itu adalah urusan peribadi seseorang dengan Tuhan. Hari ini manusia sering mencari keaiban kehidupan orang lain dan suka untuk mengkaji tentang peribadi hidup orang lain berbanding dia melihat dirinya sendiri. Tentang isu salah laku, isu kemungkaran seseorang, orang tu minum arak, orang tu masuk dalam bilik, dia buat apa dengan awek dia, dekat dalam rumah itu buat apa, hal rumah tangga orang. Ini adalah satu dosa. Sebab tu dalam Quran sebut dalam hadis, wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesilapan orang lain. Itu merupakan satu dosa besar. Hukum mencari aib orang lain adalah suatu dosa besar. Seorang yang melakukan maksiat di dalam bilik dan dia malu dengan manusia, dia melakukan maksiat dalam bilik tanpa pengetahuan orang lain, dan maksiatnya itu adalah dosa besar. Contohnya seseorang yang minum arak di dalam bilik seorang diri. Kenapa dia tak minum arak dekat luar? Sebab dia masih ada rasa malu. Ada sedikit imannya. Dia tak nak tunjuk depan orang. Sekurang-kurangnya dia baik dari sudut itu. Maka dia minum arak dalam bilik. Tiba-tiba ada satu orang mengintai
dia sedang minum arak. Yang maksiat ini dia sembunyikan. Tiba-tiba ada orang yang tak pernah minum arak, yang dia baik, memakai kopiah ke serban ke orang nampak dia baik, mengintai orang yang minum arak, langsung dia viralkan orang yang minum arak itu di media sosial, daripada orang lain tak tahu jadi tahu. Dosa orang yang memviralkan ini jauh lebih besar daripada dosa minum arak. Hati-hati. Hati-hati netizen yang suka memberi komen terhadap kesilapan orang lain. Sebab itu Cik Man tak suka korang tanya tentang soalan Insta famous dalam IG live aku. Aku tak suka korang tanya pasal artis dalam IG live aku. Aku tak suka korang tanya pasal individu tertentu. Kenapa dia tukar jantina Cik Man? Kenapa dia pakai silikon dekat tetek dia? Jangan tanya di IG live aku. Kau kena tanya dia sendiri direct. Sebab aku tidak suka mengulas tentang kehidupan orang lain. Itu je. Wallahualam. Adik minta maaf. Cik Man ambil masa. Siapa nama? Assalamualaikum. Siapa? Nama siapa dek? Kuat sikit. Aiman. Okey Aiman. Cik Man minta maaf sebab ambil masa kau aku bagi khutbah. Hari ni hari apa? Pagi ni hari apa? Selasa. Khutbah Selasa. Aiman daripada mana? Daripada nilai. Lah, aku baru pergi Ion Nilai tadi. Saya nampak je mana ni. Habis kenapa kau tak datang kat aku? Laju sangat jalan. Nampak macam busy je. Okey. Silakan. Okay, Ustaz, saya nak tanya pasal doa. Doa untuk kebahagiaan macam tanpa penghujung dengan rezeki yang tak dijangka. Pasal doa. Okey, ada satu ayat Quran yang Cik Man tak ingat surah apa, tapi orang panggil ayat tu ayat 1000 dinar. Give me my iPhone. Orang panggil ayat tu ayat 1000 dinar. Pernah dengar? Okey, ayat 1000 dinar Jom ambil pen. Tak, no. Tak, dia netizen nak pen. Okay, Ustaz, dah. Okey. Sekejap Nanti Aiman ada tafsir tak? Tak apa, tak perlu pen. Ada tafsir? Kena download. Tafsir Ustaz, Quran. No, mesti ada. Dekat mana sekarang? dalam bilik. Ada Quran tak dekat situ? Ada sekejap. Yes, tafsir ada tak dalam rumah tu? Oh, tafsir lah. Kejap Cuba cari tafsir. Okay, dah. Okey. Cuba buka surah At-Talaq. Surah At-Talaq. 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 Juzuk. Juzuk dia belakang-belakang. Sekejap. Juzuk dia cuba cari juzuk yang ke-28. Juzuk yang ke-28. 28 Muka surat 574 Ustaz. 74 muka surat dia. Okey, dah jumpa dah At-Talaq? Okey, dah. Dah, cuba baca ayat kedua. Baca ayat kedua. Tak apa je, baca je. Boleh kan baca? Boleh baca Boleh. Okey, cuba baca. Kalau tak betul salah. Kalau tak betul kamu dapat 2 pahala, Nabi kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ba'laghna ajahalahun fa'amsiku
hunna bima'rufi aw farikuhun hunna bima'rufi wa ashhidu zawa adlil minkum wa afi yushahadatillah zalikum yu'azu bihi ma kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man Okey. yattaqillaha yaj'alahu mahraj Okey, start daripada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Okey, sambung ayat ketiga. wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Ustaz. Yahtasib, sadaqallahul azim. Baik, penghujung ayat yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan awal ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Okey, man baca makna dalam bahasa Melayu bagi penghujung ayat yang kedua. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkan. Okey, baca makna awal ayat yang ketiga. Memberinya rezeki daripada jalan yang tidak terlintas di hatinya. Alright, selesai. Itu jawapan Tok Man. Maksudnya, bagaimanakah cara untuk mendapat rezeki? Bertakwa. Bertakwa. Doa ni, Man boleh doa. Takwa payah. Doa semua boleh doa. Takwa adalah, takwa di sini. Nabi kata, takwa dekat sini. Dada. At-taqwa hahuna. Takwa bukan pada muka handsome ataupun pakai kopiah, lepas tu pakai serban pegang tasbih, tak. Ada orang pakai seluar jean, baju dia baju rock, mungkin pakai cap American, tulis American ataupun Nike, tapi hati dia bersih, dia tak pernah dengki dengan orang, tak pernah kecam dengan orang. Ada orang mungkin dia pakai kopiah ataupun mungkin dia pakai jubah, tapi dia busuk hati dan suka fitnah orang. Jadi takwa di sini. Di sini. Nabi sebut, bukan Cik Man. At-taqwa hahuna. Hadis sahih. Okey? Ini bukan nak underestimate orang pakai jubah. Cik Man pun kadang-kadang pakai jubah juga. Ini untuk aku juga, muhasabah untuk aku. Aku pun pakai kopiah. Jadi tak semestinya aku baik. Dan Man pakai baju jersey apa semua, tak semestinya budak yang pakai baju-baju biasa ni jahat. So, takwa dekat sini. Tapi dia tutup aurat lah. Bukanlah maksudnya tak apa, saya telanjang ni, yang penting hati baik. Itu bangang namanya. Maknanya luar tu kira okey, kan? Boleh Jadi apakah rahsia rezeki? Takwa. Dan doanya, doa banyak lah Man. Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu. Kalau Man tak hafal bahasa Arab, Man boleh doa dalam bahasa Melayu. Yang penting faham, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku rezeki yang tidak putus-putus. Dan rezeki ni bukan ni je Rezeki ni bukan ni aja. Rezeki luas. Ada orang tu dia duduk kampung. Dia tak adalah kerja besar-besar. Tapi anak ramai. Bila anak ramai, anak selalu tolong dia. Tapi orang kampung. Ada orang pula orang kaya duduk bandar, rumah 7-8 tingkat. Okey, ada lift lagi rumah dia, ada kolam renang. Tapi anak tak ada. Anak tak ada. Sunyi hidup. Jadi itu Allah membahagi-bahagikan rezekinya sama rata. Ada orang anak ramai tapi belajar tak pandai. Ada orang pula belajar pandai tapi tak ada anak. Ataupun ada orang ada harta tapi tak tenang. Ada orang tak ada harta tapi tenang. Dan ketenangan itu antara rezeki yang paling mahal, yang paling berharga. Okey? Nak tanya, kenapa kadang-kadang kita rasa gelisah? Kadang-kadang lah. Ada beberapa sebab. Yang pertama, mungkin kita dihimpit dengan dosa lalu. Kita teringat dosa. Sebenarnya nak teringat, nak recall balik dosa tak ada masalah. Bila kita recall dosa kita lebih dekat dengan Allah. Bukan putus asa. Yang kedua, kita rasa gelisah sebaliknya. Yang tadi tu kita semakin dekat dengan Allah, kita gelisah. Bukan sebab kita dekat dengan Allah, sebab kita rasa macam, ya Allah, aku ada dosa, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Kita dekat dengan dia kan. Dia just sebagai pembantu semangat. Yang kedua, kita gelisah sebab kita semakin jauh dengan Allah. Kita semakin jauh dengan Allah.
So man sendiri akan dapat agak gelisah tu gelisah yang positif ataupun negatif. Kalau man berusaha untuk sembahyang, jaga sembahyang, masih lagi rasa gelisah, so itu cabarannya. Itu cabarannya. Benda tu akan hilang nanti. Sebab bila kita nak buat baik, mesti setan akan ganggu, betul tak? Setan akan ganggu, kawan-kawan yang jahat akan tarik kita balik. So kita akan, macam mana ni? Tapi kena konsisten. Sebab tu kena cari orang yang soleh. Yang kedua, kalau kita tak pernah sembahyang, melawan mak, memanglah hidup gelisah. Ini malah hidup gelisah. Jadi maknanya antara dua gelisah. Pertama kerana kita dalam proses untuk keluar daripada cengkaman yang lama. Yang kedua kita memang meninggalkan Allah. Right? Okay. Terus? Okay, lepas tu nak tanya pasal yelah manusia kan macam mana nak jaga hati semua orang nak tanya pasal tu. Man, satu benda yang paling mustahil kita nak buat adalah menjaga hati semua orang. Jangan buat macam tu. Jangan buat benda yang mustahil dalam hidup ini. We cannot please everybody at the same time. Since Nabi pun ada dia punya enemy. Nabi pun ada musuh. Macam mana kita yang manusia biasa ni tak ada musuh? Man kena hati-hati. Kalau dalam hidup man tak ada musuh, bahaya. Tapi bukanlah kita nak cari musuh, tak. Maknanya, kalau seseorang itu membawa kebenaran, sudah pasti dia akan musuh daripada orang yang bencikan kebenaran. Nabi membawa kebenaran dan Nabi dimusuhi oleh musuh-musuhnya yang benci kepada Islam seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi, kenapa hati kita tak tenang? Sebab kita selalu nak buat benda yang mustahil. Apa dia? Memuaskan hati semua orang. Disebabkan kita nak buat benda yang mustahil, sebab tu hati kita tak tenang. Maka kita kena terima hakikat, kita tak boleh nak memuaskan hati semua orang. Bila kita terima hakikat yang kita ni tak boleh buat hati semua orang, tak boleh puaskan hati semua orang, just lag aja, so kita akan hidup tenang. Man buat benda yang man boleh buat, man buat benda yang baik, orang lain tak puas hati, tenang. Yang penting Allah tahu apa yang kau buat. Orang lain nak kecam, pedulikan. Sebab kita buat, kita letakkan intention kita kerana Allah. Aku semayang ni kerana Allah. Aku pergi ke masjid ni bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi ada orang kata aku menunjuk-nunjuk. Abaikan, teruskan ke masjid sebab Allah saja yang tahu niat kita jujur ataupun tidak. Jadi kita akan jadi bahagia kerana kita lebih menumpukan kepada hati kita sendiri kalau kita benar-benar yakin yang kita jujur dengan Tuhan. Kita bukan melakukan sebarang amalan untuk manusia. Okey? Terus? Okey, selepas tu nak tanya pasal kenapa Kuat sikit man. Man dekat sikit muka. Okay, kenapa kita selalu macam sering melakukan dosa padahal kita dah dah macam kiranya macam dosa tu kita buat berulang kali. Yelah, itu manusia kerana kita manusia man. Kerana kita manusia. Manusia itu maksudnya adalah lupa. Ma'sumiyal insan illa linisyani. Tidak dinamakan manusia melainkan kerana dia lupa. Manusia itu bahasa Arab daripada perkataan nasia, non sinya, maksudnya lupa. So manusia berdosa kerana dia lupa ataupun kerana dia sengaja. Jadi pastikan yang kita berdosa ini kerana terlupa. Dan kalau boleh janganlah buat. Kita berusaha sebaik mungkin. Sebab tu Allah bagi kita peluang untuk taubat. Dalam hidup ni ada berjuta kali kita buat dosa, Allah akan bagi berjuta peluang selagi nyawa tak sampai kat sini. Ataupun selagi matahari tak terbit daripada sebelah barat. Setiap kali berdosa, taubat. Berdosa, taubat. Tapi setiap kali taubat, berazamlah untuk tidak berdosa. Tetapi akhirnya manusia itu tergelincir juga, maka dia berdosa. Maka disebabkan dia berdosa untuk kali yang seterusnya tanpa sengaja, maka bertaubat. Bukan taubat itu yang menjadikan kita berazam untuk berdosa. Contohnya kita kata, oh taubat ini boleh berulang kali. Jadi kita buat dosa supaya nanti boleh bertaubat. Yang ni tak betul. Niat tak betul. Boleh Jadi maknanya, taubat itu adalah penyuci dosa. Walaupun kita katakan saya sudah 1000 kali berdosa, adakah saya boleh bertaubat? Boleh, walaupun 1,000,000 kali. Sebab itu memang peluang dan ruang yang Allah bagi untuk kita. Tidak ada siapa pun manusia dalam dunia ini yang berhak menutup pintu taubat orang lain. Dan tidak ada siapa pun manusia dalam dunia ini yang berhak menentukan pintu syurga orang lain. Hari ini kita melihat orang itu berzina, minum arak, membunuh orang. Tetapi kita tak tahu masa depannya beberapa saat sebelum dia mati, Allah akan tukar ataupun Allah akan tentukan dia melaksanakan pekerjaan ahli syurga, dia bertaubat dan Allah tarik nyawanya kita bertaubat, terus dia masuk syurga. Dan kita melihat ada satu orang itu tahajud,
ataupun sembahyang dengan memakai pakaian yang cukup lengkap dengan agama. 80 tahun hidup dia taat kepada Allah. Tetapi tidak mustahil sesaat sebelum dia mati ditakdirkan dia melakukan satu kemungkaran, dan ketika dia melakukan kemungkaran Allah tarik nyawanya dan dia akan dihumban ke dalam neraka. Tidak ada siapa pun yang boleh menentukan syurga neraka orang lain kecuali Allah. Maka sebab itu optimislah dengan kehidupan. Maksudnya man sentiasalah positif dengan kehidupan. Dosa sebesar mana sekalipun, pintu rahmat Allah jauh lebih besar. Boleh InsyaAllah. Okay Ustaz, last. Okey. Kalau nak solat tahajud, at least kita kena tidur berapa lama? Yes. Tak apalah, tidur tu tak ada masalah. Maknanya kau nak tidur setengah jam pun tak ada masalah. Tapi ada orang tak boleh tidur. Lepas isyak tu mata dia berjaga sampai 3 pagi. Jadi maknanya nak paksa tidur pun tak boleh, takkan nak makan pil pula. So maknanya dia terus bangun sembahyang qiyamul lail je lah. Tahajud itu sebaik-baiknya. Tapi kalau dia tak boleh tahajud, tahajud itu maksudnya bangun daripada tidur. Tapi kalau dia tak boleh tidur, maka teruskan qiyamul lail. Aku rasa macam meremang bulu roma aku cerita pasal taubat, sebab kita pendosa, so kita sentiasa mengharapkan Tuhan memberikan ampun kepada kita. Jadi soalan yang baik sebenarnya daripada kau. Tapi persoalannya, kenapa kau tak tegur aku tadi dekat Ion Mall? Sebab Ustaz laju tadi. Rasanya Ustaz boleh lepas beli kasut daripada kedai Bata. Engkau masa tu engkau kerja di sana ke ataupun kau shopping? Kerja. Kedai Puma. Oh, kedai Puma. Ustaz masuk kedai Bata tadi, cari selipar, beli kedai Bata, lepas tu cari tali pinggang, cari barang-barang untuk syuting. Tadi memang nak jumpa Ustaz, tapi nampak Ustaz macam rushing je, tak apalah. Tak ada rezeki. Tak, bukan. Man, Ustaz memang jenis jalan laju. Kalau aku pergi shopping kompleks, aku hanya akan berjalan dan terus pergi ke tempat yang aku nak beli barang, tanpa aku akan tengok kiri kanan. Sebab tu kadang-kadang orang akan kata aku sombong. Aku tak sombong. Aku nak beli barang tu, aku terus pergi situ dan aku akan balik. Kecuali kalau aku nak makan. Tahu-tahu aja bila balik rumah, orang dah post dekat, mention dekat story, laju-laju nak pergi mana. Bukan, aku tak, memang kadang-kadang kita tak dengar. Itulah. Alright. Itu sajalah saya nak tanya. Terima kasih Ustaz. Engkau okey, tak apa. So maknanya dulu SMK mana? SMK DC. SMK? DC. Area nilai lah. Sudah berkapal ke, bertunang ke, berkahwin? Single Ustaz. Makmum kau ramai di sini tadi. Tak apalah. Adalah tu jodoh. Doakan Ustaz Doakan saya juga Ustaz. Okey. Okey Aiman, terima kasih kerana join our live. Assalamualaikum. Ya Ustaz nak screenshot. Okey. Okey dah. Dah. Bye. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum Man. Aku kalau pergi shopping, terus pergi ke tempatnya, terus tanya. Kalau daripada rumah nak beli apa? Berus gigi, pisau cukur, tali pinggang, 3. Maka pergi ke shopping 3 saja. Terus pergi ke 3 tempat. Perempuan, rumah, ada 3 barang. Kain tudung, perfume, bedak. Sampai saja di shopping 30 jadinya. 30. Dia pergi ke tempat yang dia nak beli barang daripada rumah tadi, perfume. Lepas tu dia lalu kedai beg. Padahal beg tak ada dalam sini. Beg tak ada dalam ini. Bang, ada sale lah bang. Dia akan duduk di kedai beg yang tak ada sini lebih lama daripada di kedai barang yang ditulis di rumah. Perempuan. Okey, terus. Soalan. Terus soalan. Sebab ada sale. Daripada 3 barang jadi 30. Tapi Cik Man tak kutuk perempuan. Aku tak kutuk.
Aku tak tutup perempuan ni menghabis, tak. Itulah perempuan yang perlu dilayan oleh seorang lelaki yang nak berkahwin. Wahai lelaki, besok kalau kau nak berkahwin, kau bukan berkahwin dengan badak, kau berkahwin dengan orang. Dia ada perasaan, perempuan ni dia complicated, dia suka memikir, and then ada benda yang banyak dalam hidupnya yang kecil-kecil yang dia nak hias dalam hidupnya. Kadang-kadang dapur dia nak isikan macam-macam. Ruang tamu banyak perabot, sampaikan satu keluarga pun tak boleh berjalan, terpaksa tidur berdiri. Jadi itu perempuan. Dan perempuan ini Allah jadikan hatinya halus. Halus. Dan kehalusan perempuan ini sesuai untuk membina kerajaan rumah tangga. Ingat ya perempuan, kerja yang paling mulia yang tak boleh dilakukan oleh mana-mana lelaki dalam dunia ini adalah mendidik anak-anak. Inilah kerja yang paling tough, kerja yang paling agung dalam sejarah keturunan manusia. Tanggungjawab perempuan membina universiti di rumah, membina madrasah di rumah. Inilah kekuatan seorang perempuan yang tak akan mampu dilakukan oleh mana-mana lelaki yang gagah di atas planet bumi ini. Puji dia sikit. Tadi aku dah menganjing dia, puji. Perempuan ni suka dipuji. Okey, terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, daripada mana saudara? Saya daripada Kedah, Cik Mas. Macam workout aja tu. Workout baru lepas. La ilaha illallah. Pukul berapa? Memang atlet, memang bina badan ke apa? Rugby, Cik Mas. Oh, rugby dekat rumah lah. Okey, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mas. Salam. Kalau macam saya lah, dia daripada soalan ni daripada segi hati sikit. Macam kita ni macam mana nak kurangkan sifat baran. Macam kita tak boleh orang nak terima orang cakap kat kita. Macam saya pun background dulu-dulu ada gelap sikit. Kita usaha nak jadi baik. Yelah. Usaha nak jadi baik. Hati ya syaitan sama kan. Macam saya. Sorry. Tak apalah, benda tu pun proses yang sama juga. Cik Man pun sama juga. Kita manusia, kita sama aja. Begini, benda yang paling asas sekali, siapa nama Cik Man nak panggil? Panggil Faris, Muhammad Syafaris. Okey, bukan Safari yang apa ni, zoo tu bukan kan? Syafari, okey. Begini, Syafari. Manusia ni, Syafari okey. Manusia ni dia kena mengetahui hakikat diri dia bahawa dia lemah. Manusia ni lemah, dia mesti tahu itu. Sebab itu, bila seseorang manusia mengaku dia sempurna, dia akan hancur. Sebenarnya Syafari, bila manusia mengaku dia banyak buat dosa, itu bagus. Itu bagus. Itu menunjukkan dia hamba. Tapi kalau manusia tu mengaku yang dia sempurna, itu tak bagus. Itu tak bagus. Bahkan dia akan hancur. Sebab tu Fir'aun dalam Quran, Qarun. Ini dua manusia yang dia takabur. Bukan saja takabur dengan manusia, dia takabur belagak dengan Allah. Kita ni belagak dengan manusia tu kira okey lagi, itu pun orang kata melampau. Ini orang belagak dengan Allah. Dia mengaku dia Tuhan. Inni rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia mengaku dia Tuhan. Maka kesudahan mereka berdua ini di mana? Habis. Mati lemah. Ditelan bumi. Okey? So, kalau kita mengaku kita berdosa, itu dah satu tanda positif. Positif. Bukan COVID-19. Tak. Positif untuk ke arah baik. Jadi, bila seseorang mengaku dia berdosa, dia buat apa? Mestilah dia akan bersih. Contoh kita katakan, baju kotor.
Syafri, kau asal negeri mana? Saya Kedah. Ini ramai orang Kedah. Kedah kat mana? Saya Kedah Sungai Petani, Ustaz. Sungai Petani. Okey. Baju cek kotor lah. Kan? Itu maknanya dosa. Kotor. Jadi bila kita tengok baju kita kotor, kita mesti nak masuk dalam mesin basuh, betul tak? Kita tahu Doni, pewangi ataupun kita Febris apa semua sama juga macam kita. Aku berdosa lah. Taubatlah. Taubat itu adalah Febris ataupun Doni ataupun sabun basuh. Okey. So maknanya bila Syafari mengaku dan Cik Man sendiri pun mengaku kita buat dosa, banyak kisah silam, banyak kisah hitam, banyak kegelinciran apa semua, tak apa, benda tu dah lepas. Tuhan tidak melihat kisah lama seseorang. Tuhan akan menilai sebelum mati bagaimanakah seseorang itu. Dan kita berusaha ke arah itu. Okey? Itu yang pertama. Hakikat yang kena Syafari akui. Yang kedua, kalau nak memancing, pergi ke sungai. Kalau nak memancing, pergi ke sungai. Dan kalau nak tahu pasal memancing, cari kaki pancing. Kalau nak simpan duit, pergi dekat bank. Tak tahu masalah keuangan, tanya pegawai bank, accountant. Maka apabila nak diri jadi baik, pergilah ke satu bangunan yang baik atas muka bumi. Bangunan apakah bangunan yang baik di atas muka bumi ini? Masjid. Masjid. Maka di sana kita akan dapat ketenangan. Okey, insya-Allah. Yang ketiga, maksudnya kita jaga solat ke apa semua macam itulah. Insya-Allah. Okey? Okay, Ustaz. Ada satu soalan lagi, Ustaz. Doa mustajab untuk ibu bapa waktu tengah sakit. Untuk yalah, bagi semua doa yang kita dekat mak kita lah. Tak bagi dia sihat, sempurna. Kalau boleh sampai bagi kita yang sakit, tarik zat-zat kita ni bagi kat dia. Dia hidup ni. Okey, dia sebenarnya kalau kita sihat, kita tak perlulah kata istilah, Syafari tak perlulah kata istilah bagilah kesihatan aku dekat dia, tak perlu, tak apa. Kita sihat tu alhamdulillah. Kita tak akan minta sakit. Kita cuma minta mak kita yang sakit itu sihat. Jangan pergi kata dengan Tuhan, Tuhan ambil sihat aku ni bagi kat dia, sakit bagi kat aku, jangan. Okey? Sebab hang perlu sihat untuk jaga dia. Kalau hang punya sihat pergi dekat dia, dia punya sakit pergi dekat hang, nanti dia sakit sebab tengok hang sakit. Lagu tu tak kena, tak betul. Betul tak? Maknanya sihat, okey, ya Allah ya Tuhanku, berikan aku kesihatan dan berikan mak aku sihat. Sebab mak kita ni kalau dia tengok kita sakit, dia sakit. Jadi habis semua sakit kan. Jadi maknanya dia betul-betul sakit. Jadi doa tu doa untuk ibu bapa. Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina. Itu doa yang masyhur, yang famous, yang kita boleh doa, ya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapaku dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Okey? Dan doa-doa yang lain, Allahumma shfihim, ya Allah berikan kesembuhan kepada mereka, ataupun doa dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Berikan semangat kepada mak ayah kita dan yakinkan kepada diorang Allah bagi sakit ini untuk membuang dosa-dosa mereka. Dan kita sebagai anak boleh berdoa dalam bahasa Melayu, anak yang soleh berdoa dalam bahasa Melayu dengan khusyuk, Allah lagi faham. Itulah. Okey? Okey, Ustaz, yang tu saja. Terima kasih Syafari. Doakan. Doa mak saya semoga cepat sembuh. Sama juga, insya-Allah. Doakan ayah Cik Man. Doakan semua sekali untuk netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okey, Cik Man tak nak masuk campur urusan rumah tangga orang. Banyak netizen yang bertanya, Cik Man, suami saya masalah, saya boleh minta cerai. Ni siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? KKTM mana Amirul Hisham? Iwan? Iwan? Amirul Hisham 105 siapa? Sekejap. Okay. Nanti follow dia. Malah. Okay, thank you. Takabur ini menghina orang. Riak ini rasa suka memperlihatkan amalan kita dengan orang lain. Takabur membesarkan diri, menghina orang, menolak kebenaran. Aku lagi bagus daripada kau. Itu takabur. Riak pula suka buat amalan baik, tunjuk ke orang supaya orang puji. Ya Allah, ada orang lah sembahyang. Ada orang datang. Allah. Dia nak orang puji. Itu riak. Ujub, rasa syok sendiri. Ya Allah, dalam kampung ni rasanya aku seorang saja yang buat tahajud. Ya Allah, hebatnya aku, mulianya aku. Itu ujub. Sum'ah, ada satu lagi penyakit hati. Sum'ah ialah dia suka orang lain mendengar tentang kebaikannya, ataupun dia suka mendengar orang lain memuji dia. Boleh ya? Okey, ada siapa nak masuk live tak? Sebelum Cik Man tidur. Mungkin terakhir live. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Safwan daripada Sabah. Kalau kau kuat lagi bagus, Wan. Kau jerit aja sikit sebab Cik Man tak dengar sangat. Saya Safwan daripada Sabah. Kau bomoh ke, Wan? Anda sekarang tidak elektrik. Apa dia? Tidak elektrik. Rumah kami tiba-tiba tidak elektrik. Kamu daripada mana ni? Negeri mana? Sabah. Oh, Sabah. Kenapa tak ada elektrik, Wan? Kenapa tak ada elektrik, adik? Mungkin entah, tiba-tiba terganggu kali. Siapa yang ganggu? Langsui? Tidaklah. Okey, apa soalan? Saya mau tanya Pak Cik Man. Kenapa khabar? Kenapa kau tak tidur? Okey, apa soalan? Contohlah kalau kita pernah menipu kan. Contoh kalau kita pernah menipu. Kita pernah menipu, ya. Kenapa? Ya. Kalau kita pernah menipu, kita pernah kerja satu company itu. Kita pernah apa? Kita pernah kerja satu syarikat tu. Oh, kerja dekat satu syarikat, ya. Lepas Kuat sikit, Wan. Kuat sikit, Wan. Kita cakaplah dengan kawan kita macam kena kasih berhenti, kena tuduh ambil satu barang. Adakah saya macam memfitnah? Cuba ulang balik ceritanya, Cik Man tak faham. Contohlah. Okey, contohlah Cik Man kawan kamu yang bekerja sama sekali dekat. Okey, contoh. Enggak, saya enggak kerja sana, tapi saya menipu kawan saya kerja sana. Tapi saya kena kasih berhenti. Oh, maknanya kamu tak pernah kerja sana.
Ya, tapi saya menipu, saya pernah kerja sana dan saya ambil satu barang dan saya dikasih berhenti. Macam Kenapa saya, kamu mau menipu sampai merosakkan diri sendiri? ya itulah Cikman, saya menyesal perbuatan saya, Cikman. Ah? Itulah saya menyesal perbuatan saya betul-betul mau berubah. Okey, tak apa. Kamu, Cik Man yakin kamu orang baik. Sekarang ni, enggak apalah. Kamu pun tidak pernah mengambil harta sesiapa kan? Ya, tapi saya menuduh dikira macam memfitnah bos juga. Kamu pergi kepada orang yang kamu pernah bercakap tentang bos itu, kamu bagi tahu dia yang bos itu tidak begitu. Itu saja kalau kamu boleh. Dan kalau kamu boleh pergi, kamu pun tak pernah jumpa bos itu. Jadi kamu hanya perlu berjumpa dengan kawan yang kamu menipu dia tu, katakan bahawa bosnya tidak sebegitu. Cukup. Boleh? Boleh tak? Itu Cikman. Boleh. Okey. Apa benda-benda yang macam kita susah mau berubah? Apa benda-benda yang kita rasa macam susah mau berubah? Mungkin itu bergantung dengan iman seseorang. Ada orang yang dia susah mau solat, jadi nak berubah kepada solat susah. Ada orang pula solatnya rajin, tapi susah mau berhenti mengumpat. Ada orang pula tidak mengumpat, solat pun tak tinggal, tapi malas mau bayar zakat. Jadi itu bergantung. Itu bergantung. Tapi semua ini berkaitan dengan iman. Semua ini berkaitan dengan iman. Boleh faham tak? boleh. Okey, kamu tingkatan berapa? Saya 20 saja, Man. Sudah 20? Oh, jadi sekarang ni kerja di mana? Dulu saya kerja di Tanjung Aru. Kerja sebagai apa? Cleaner. Cleaner dengan pelayan. Oh, bagus. Alhamdulillah. Sekarang ini masih lagi kerja cleaner? Tidak, saya sudah berhenti. Jadi sekarang ini kerja apa? Menganggur je lah. InsyaAllah, maknanya ada proses untuk menjadi kerja lah. Ya. Kerja ini, Wan, kerja ini tidak mengapa kalau kerja itu kerja yang gajinya murah, ataupun kerja yang tidak popular. Tidak mengapa, tidak ada masalah itu. Yang penting gajinya halal. Okey? Yang penting gajinya halal. Kalau kerja itu biasa-biasa saja, tukang cuci, kerja dekat jual-jual tepi jalan, tidak mengapalah itu, bah. Maknanya, Alhamdulillah, sebab nilainya di sisi Tuhan, yang penting gaji kau halal. Daripada kau kerja yang tinggi-tinggi itu, jadi ketua syarikat tapi menipu orang. Jadi, janganlah risau. Okey? Saya sedih sebab Allah makbulkan doa saya, Pak Man. Allah makbulkan doa kamu. Doa apa? Doa mau video live dengan Cik Man ni. Oh. Okay. Baru je segitu. Oh. Okay. Tak apalah, itu sebahagian daripada kalau kamu rasa kalau kamu rasa dengan berbicara dengan saya ini kamu rasa bahagia, semoga Tuhan mengampunkan kita berdua dan semoga Tuhan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Cik Man pun bukan siapa-siapa, aku orang biasa yang ada banyak kelemahan dan Cik Man pun tak tahu dari sudut mana yang aku boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sebaik mungkin Cik Man akan cuba untuk memberi manfaat kepada orang lain. Okey? Ada jauh lagi orang yang lebih baik daripada Cik Man. Tapi sekurang-kurangnya kita dalam keadaan kita kekurangan, kita akan cuba untuk memberi kebaikan pada orang lain. Sebab kadang-kadang dekat dunia ini kita berguru dengan ramai orang. Kita berguru dengan orang alim, dengan syekh, dan kadang-kadang kita berguru dengan seekor anjing. Kita berguru dengan seekor kucing. Macam mana kita melihat, okey, Cik Man nak ceritakan satu kisah. Kenalkah itu manusia yang pertama membunuh, namanya Qabil. Namanya Qabil. Okey, dalam Quran,
watlu alaihim naba abnai adama bil haqq. Ceritakanlah kepada mereka, ceritakan kepada manusia, kata Tuhan, tentang kisah dua anak Adam dengan kebenaran. Di mana dua anak Adam ini, Habil dan Qabil, kata ulama, dua beradik yang Allah perintahkan untuk memberi korban, dan Allah menerima korban salah satu orang sahaja, yaitu Habil. Lalu Qabil ini cemburu. Qabil ini cemburu, langsung dibunuhnya Habil. Ini kisah benar. Qabil ini cemburu, dibunuhnya Habil. Maka ketika itu manusia yang pertama membunuh atas muka bumi ini adalah Qabil, dan manusia yang pertama dibunuh adalah Habil. Lalu apabila Qabil membunuh saudaranya Habil, lalu dia pun kepincangan. Macam mana mau selesaikan urusan jenazah saudara ini? Dia tak tahu macam mana. Orang pertama yang menanam orang, jadi dia pun tak tahu nak buat macam mana dengan mayat. Akhirnya Allah menunjukkan seekor burung yang menanam burung lain yang mati. Jadi Qabil sebagai manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Walaupun begitu, Allah memberikan pendidikan kepada manusia yang sebaik-baik makhluk ini, dididik oleh perbuatan seekor burung. Dididik oleh perbuatan seekor burung. Jadi akhirnya, itu kita katakan, pendidikan kita itu banyak. Mungkin daripada guru manusia, mungkin juga daripada penjenayah, dan mungkin juga daripada haiwan. Ini kisah sahih yang Allah sebut dalam Quran. Okey? Jadi saya perlu kasih tahu dengan kawan saya Jala yang saya menipu. Apa dia? Jadi saya perlu kasih tahu dengan kawan-kawan saya yang cakap tu yang saya menipu. Itu sajalah, minta maaf. Dan dia pun pasti akan rasa berfikir ataupun rasa seronok bila dia tengok bagusnya si Syazwan ini. Maknanya sudah berubah begitu, kan? Kalau dia marah pun tak ada masalah. Boleh ya? Sebab kita tidak sebut nama yang bos yang dekat company itu. Tidak perlu, sebab bos itu pun tak ada kena-mengena, kan? Bos itu pun tak ada kena-mengena. Bos itu tidak ada apa-apa pun kaitan di situ. Boleh ya? Jadi saya memang tidak payah mau pergi company itu baru minta maaf lah. Maknanya bos itu tidak begitu, kan? Bos itu memang orang baik, kan? Iya. Okey, tidak ada apa-apalah, tak perlulah jumpa bos itu, kecuali kalau mau minta maaf itu cerita lain. Tapi yang penting kalau dah beritahu kepada kawan itu tentang bos itu baik, selesailah tentang bos itu. Okey? Terima kasih Cik Man. Terima kasih Syazwan, doakan Cik Man ya. Ya. Assalamualaikum. Siap. Ya. Pukul berapa yang rancangan Cik Man di Awesome TV tu? Setiap hari pukul, alamak, Awal pagi tu kan? Nanti Cik Man akan postkan di IG. Tapi setiap hari 6.30 pagi kah, 7.30 pagi kah? Awesome TV setiap hari Isnin sampai Jumaat 6.30 ke 7.30 macam itulah, nanti Cik Man akan postkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Man. Sama. Awesome TV yang rancangan jawapan panas Cik Man itu pukul berapa Tunang dalam Islam itu apabila lelaki meluahkan kepada perempuan yang dia ingin mengahwini perempuan, maka automatically tunang.
Cik Man umur sudah tua. Hukum color rambut itu tengok Situasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ya, silakan. Siap. Cuba kau letak muka kau betul-betul dekat dalam box. Okey, lengkap. Okey. Korang dekat mana ni? Saya dekat Pulau Bangkok. Oh, daripada Kedah lah, Kedah. Perak. Maknanya memang asal situ ke apa? Memang asal situ. Okey. Saya semua. Muak. Oh, maknanya di Pulau Bangkok tu study ke apa? Bercuti. Ha? Bercuti, Cik Mat. Bercuti? Bercuti? Wah, seronok kau bercuti. Aku nak cari waktu cuti pun aku tak dapat. Engkau boleh seronok bercuti ke hulu ke hilir. Kau cuti dengan berapa orang? 10 orang. Astagfirullahalazim. Maknanya engkau orang ni siapa? Pelajar mana? Atau geng yang faham tak? Saya belajar lah. Di mana? Yelah, di mana? So, kita orang belajar, student. So, Belajar di mana? Di mana? ada UiTM, Politeknik, lepas tu ada lagi saya lupa lah. Okey, betul lah. Okey, sekarang ni korang daripada institusi yang berbeza. So macam mana boleh gather dalam satu grup? Macam mana? Macam mana boleh? Macam mana tu sebab daripada sekolah. So daripada sekolah kan. Cakap lah. Maknanya korang ni daripada satu negeri lah. Ya saya. Betul. Maknanya zaman sekolah lah. Okey, kejap. Apa kau? Mana aku? Kau cakap. Jangan ada masalah. Okey. Soalan? Nak lebih tahu pasal istiraj. Pasal? Istiraj. Istidraj adalah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang yang menderhaka kepada dia dengan tujuan untuk menjahanamkan dia. Cik Man ulang balik. Istidraj adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang menderhaka kepada Allah dengan tujuan untuk menjahanamkan manusia itu. Oh. Lagi soalan? Kita tengok. Okey, ada. Cuba kau letak Kurniawan. Cuba kau letak. Okey, cuba kau letak muka kau. Kejap. Okey, kau letak muka kau dan jangan gerakkan handset. Nanti Cik Man pening. Dan jangan alihkan. Apa beza? Soalan daripada Cik Man. Okey, soalan daripada Cik Man. Okey. Right? Okey. Apa beza rambut kau dengan benda ni? Okey. Baik. Soalan seterusnya? Ada soalan seterusnya? Soalan seterusnya. Yang Kurniawan ni siapa? Yang mana satu Kurniawan? Kurniawan ni. Itu nama kau ya? Kau memang orang Malaysia ke? Saya dulu Indonesia, dah jadi orang Malaysia. Oh, sebab Kurniawan ni memang nama Indonesia, sebab tu Cik Man sangsi. Jadi maknanya kau tak ada logat Indonesia tu, tak adalah. Tak ingat lah. Okey, tak apa. Okey, terus persoalan apa benda yang korang nak kongsi? Okey, satu, macam mana nak elak istiraj ni? Macam mana nak elak istidraj? Maka taatlah kepada Allah. Jaga solat. Dan kalau kau ada duit, jangan lupa bayar zakat. Jangan pergi cuti Pulau Bangkok aja tiap-tiap bulan. Maknanya bayar zakat. Tak apalah, bercuti boleh. Sebenarnya Cik Man pun sedang cari waktu untuk bercuti juga. Tapi itulah sebab aku back to back. Ada shoot, lepas tu ada program. Kau doakanlah. Aku takut aku depression sebab kerja kan.
Terus ada yang sudah bertunang. Okey. Umur korang dalam lingkungan berapa? Semua 20. Ada yang sudah bertunang? Tak ada, semua bujang. Korang memang bohong. Korang memang bohong. Ada yang sudah couple? Okey, cukup. Okey guys, tak perlu jawab. Tak perlu jawab. Aku faham. Couple itu sebenarnya adalah tunang. Couple itu adalah tunang. Kalau tujuannya untuk memperisterikan perempuan itu. Takkan korang tunang, takkan korang couple main-main, takkan nak merosakkan dia. Jadi sudah pastinya untuk perkahwinan. Tapi mungkin umur 20, jadi mungkin hold dulu. Tapi itulah tunang hakikatnya. Okey, terus ada perkongsian lain? Oh, kira kalau tunang ni bukan daripada segi macam kita hantar rombongan cincin. Itu adat. Itu adat. Kalau syariatnya sudah bertunang. Okay lah. So yang ni Kurniawan sudah ada seseorang yang special lah. Ada lah. Alhamdulillah. Indonesia ke Malaysia? Malaysia lah. Oh, okey. Jadi kahwinnya bila? Kahwinnya insyaAllah umur 25 ke. Tunggu kewangan stabil lah. Stabil. Okey, insyaAllah. Yang Maggie? Maggie. Kau sudah ada seseorang yang istimewa? Seseorang tu ada. Alhamdulillah lah, ada lah. Okey lah, sudah. Kau jangan terasa Cik Man minta maaf ni bukan body shaming, tapi saja nak. Open minded. Lepas tu dandan lepas lah kau kutuk aku. Astagfirullah. Tak adalah. Ada soalan? Cik Man minta maaf. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Kau jangan tanya. Okey, sekarang ni tak apa. Kau fikir soalan sebelum tu Cik Man nak tanya. Tak, nanti dulu. Korang berapa hari duduk di sana dan apakah tentatif program? Ceritakan. 3 hari duduk sini, 3 hari 2 malam. Hari ni baru sampai first day dengan first night. Lepas tu tentatif. Sejuk lah. Tentatif je. Pegang je, tangan kau panjang. Tentatif dia Maghrib pertama baca Yasin. Lepas tu esok baru Kau pergi ke Pulau Pangkur hanya untuk baca Yasin? Tak, sambil berjalan tu ingat kepada Allah. Ada satu ayat, ada satu perkataan Cik Man. Kau dengar baik-baik. Ada satu perkataan daripada Cik Man. Korang dengar Apa Cik Man? Acah korang. Tak, korang nak enjoy. Tak, korang nak enjoy lah. Tak ada masalah. Bukan maksudnya, kita nak pergi bercuti mesti pakai jubah. Tak, just kau enjoy. Have your time. Tapi semayang tu janganlah lupa. Lepas tu maksudnya Cik Man, engkau ada bersampan ke, hiking ke apa? Oh, ada jalan-jalan pulau, snorkeling. Kenapa memilih Pulau Pangkur? Sebab bajet murah. Bajet tak lari Cik Mat. Habis kalau korang daripada Johor kan ada Mersing sana, ada Pulau Tioman. Macam nak rentas badan gitu. Macam keluar negara lah, Yelah. Semoga dipermudahkan. Ya Cik Mat. Boleh Cik Mat. Cik Mat datang Muar Cik Mat. Muar ni Cik Man pernah pergi ke ada satu kedai, ada satu restoran yang kakak yang buka restoran tu dia tukang masak di Raja. Jadi maknanya
Oh. Ada, tak ingat, tapi maknanya adalah satu restoran. Dia ambil gambar Cik Man, lepas tu digantung dekat kedai dia. Baru hari tu ada orang pergi dekat situ, lepas tu dia tunjuk gambar Cik Man dekat situ. Tapi nak kata, pernah pergi dekat situ. Dan dia ada masak satu menu untuk Cik Man, sedap. Tapi tak ingat apa nama dia. Restoran ni, nama-nama dalam menu dia agak hipster sikit lah. Tapi tak ingat. Tapi boleh cari balik. Mi Bandung. Bukan, mi Bandung memang famous, tapi dekat restoran dia ada Bumblebee, ada nama menu Bumblebee apa semua benda tu. Tak pernah pergi lah Cik Mat. Belum pernah Cik Mat. Oh, maknanya engkau orang semua ni muak. Muak. Alright. Itu Salman. Okey, ni engkau dah bertunang ke belum? Belum. Tak. Maksudnya dah ada orang ke? Tak ada lagi. Malu Cik Mat, malu. Tak sekacak Cik Mat. Astagfirullah. Janggut pun tak ada Cik Mat. Cik Man simpan janggut ni untuk telemovie tau, bukan. Sebenarnya simpan janggut sikit, tapi kena sebab dia nak trim ada watak apa. Aduh Cik Mat, sangkut lah Cik Mat. Sangkut lah. Watak apa Cik Mat? Watak apa? Watak businessman. Businessman. Tak kena lah Cik Mat. Awak Mat. Tak kena. Ustaz kena Ustaz. Bukan, aku berlakon sepanjang ni drama-drama yang pernah berlakon tak ada lagi watak yang sebagai ustaz. Aku tak nak klise. Okeylah orang kenal aku sebagai aku tak nak klise. Jadi maknanya memang kita suka watak yang selain ustaz, tapi tak adalah watak yang pegang perempuan, tak adalah. Watak pegang perempuan tak ada. Tapi maknanya selain daripada ustaz. Tapi masih lagi ada memberikan manfaat kepada penonton lah, macam tu lah lebih kurang. Jadi itulah. Tak semestinya watak ustaz. Watak pukul-pukul ada. Cik Mat macam sesuai watak pukul-pukul ni. Tadi kau kata aku tak sesuai jadi ahli perniagaan, lepas tu tiba-tiba kau cadang aku jadi Samsung pula. Okeylah Cik Mat, esok nak bangun subuh Cik Mat, saya imam lah oh. Okey, insya-Allah. Amin ya Rabb. Okey, terima kasih Cik Mat. Okey, terima kasih. Minta maaf ya, ada gurau-gurau tadi Maggie apa semua, minta maaf. Cik Mat. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Tapi ada yang marah aku berlakon. Awak pasal apa lah si Azman ni berlakon. Tak apalah, kita terima je lah kritikan. Wan, macam lapar pula nampak Maggie ni. Kan? Macam lapar lah. Tapi menggemuk kan tak? Pagi ni satu tak apa. Kalau satu tak boleh, dia kena dua. Habiskan langsung, bila dah habiskan Maggie tak ada lagi tengok. Sebab sekarang dah pagi lah, memang malah nak tidur sebab nak kena skrip lagi, nak kena apa. Sekejap tidur. Sekejap awak nak makan sekejap. Habis tu kuih ni? Budak apa cakap dengan budak ni tadi, si Amirul. Mak mana dah? Tidur ada. Okey, tak apa. Maggie gemuk tak? Maggie gemuk tak netizen? Dia jangan pandang je. Tak apalah, selagi boleh tahan, tahanlah. Fotografer. Okeylah, gemuk 500 kecal. Afiq Kuantan
Tiba-tiba pula ada selama dia menyombong, dia duduk jalan kebun, dia menyombong. Wah. Ya Allah, dia punya tarikan Maggie kan. Tak nak. Selagi boleh, kawal. Okey, Cik Man minta izin untuk berehat. InsyaAllah nanti kita jumpa esok. Okey? Minta maaf kalau ada salah silap. Minta maaf kalau ada salah anak sains. Dia lupa pula wayar tak panjang. Dia ada. Tak ni plug ni tak betul. Tak apa, tak nantikan kejap. Yang tu bawa masuk dalam bilik. Campurkan kejap. Okay, jumpa lagi. InsyaAllah esok. Masuk pula. Tadi tak ada. Okay, ni mungkin yang last lah. Mungkin yang last. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Kau ni nak live ke tak nak live ni, Dek? Sekejap. Nasib baik aku tak end. Tadi Siapa nama? aurat, Ustaz. Itu aurat dia, Ustaz. Okey. Kau daripada mana, Dek? Di Melaka, Ustaz. Melaka kat mana? Dekat Aikro. Aikro. Okey, silakan. Ustaz, saya nak tanya macam mana cara mudah kita nak faham kalau kita nak salam saudara mara ni? Orang yang boleh kau kahwin, haram kau salam. Orang yang kau haram kahwin, halal kau salam. Oh. Macam ni, senang aja. Kau boleh kahwin dengan mak kau tak? Tak boleh. Dengan kakak? Tak boleh. Adik perempuan? Tak boleh. Anak kakak kau yang perempuan? Tak boleh, Ustaz? Anak buah. Nenek? Tak boleh. Okey, bila tak boleh kahwin, boleh salam. Kau boleh tak kahwin dengan sepupu kau? Sepupu boleh, Ustaz? Kau tanya aku balik. Aku tanya kau tanya aku. Tak tahu, Ustaz. Sepupu boleh kahwin. Anak buah sepupu boleh kahwin. Jiran sebelah boleh kahwin. Perempuan mana-mana yang kau jumpa dia. Tak ada. Mak apa pula tak digalakkan? Tak ada dalil pun yang mengatakan tak digalakkan. Bahkan anak Nabi Fatimah kahwin dengan sepupu Nabi Ali. Tak ada pun dalil kata kahwin saudara dekat-dekat, anak juling lah, bisu, tak ada, tak betul tu. Rapat. Kecuali kalau genetik tu cerita lain lah. Contoh macam ada satu keluarga tu bodoh keturunan, lepas tu kahwin dengan keturunan tu, mungkin bodoh tu akan berterusan, tapi tak juga. Bodoh tu kan percuma, sesiapa boleh pakai. Okey, terus soalan. Soalan kedua. Kan musim PKP ni, Ustaz, kan? Kan setiap negeri kan masa teruk itu kan tak boleh sembahyang Jumaat kan? So jadi macam mana tu, Ustaz? Jadi macam mana? Dia kan kalau kita tak solat 3 hari berturut-turut kan hati kita. Okey, dengar. Dalam hadis ada sebut tahawunan. Siapa yang tak solat 3 hari dengan sengaja. Ini sebab PKP makcik corona ni bukan sengaja. 7 minggu pun kau tak datang, tak apa, sebab kita dalam keadaan takut. Kau faham tak? Itu maknanya tujuan kau tak pergi tu apa? Malas. Memanglah berdosa. Tak payah tunggu 3. Sekali pun dah berdosa. Tapi kalau misal kata kau keluar sembahyang Jumaat, kau akan dibunuh. Sebab ada tentera musuh dekat luar. Jadi kalau 3 tahun dia duduk dekat kampung kau, 3 tahun aku tak pergi sembahyang Jumaat. Sebab takut untuk mempertahankan nyawa. Itu. Ada orang 6 bulan dekat pelantar minyak. Kerja pelantar minyak tengah laut. Dan dia seorang aja Muslim. Macam mana nak sembahyang Jumaat? Dengan dugong.
Memang dia seorang lah. Okay, soalan ketiga Ustaz. Hadis yang kata kalau kita tidur masa azan tu betul Ustaz? Lepas tu jenazah berat. Itu hadis palsu. Oh. Hadis palsu. Tidak ada dalam mana-mana hadis yang muktabar. Okay. Memanglah jenazah berat. Dah orang tu gemuk dah macam mana. Bukan sebab dia berdosa. Kan? Terus? Ni Ustaz pernah datang ni Ustaz, Masih Muazzam. Saya student Masih Muazzam. Oh, kau student yang apa ni? Yang apa ni ke? Yang ada masuk seluduk dekat bilik Aspuri tu bukan? Bukan Ustaz. Bukan kau ke yang pelajar lelaki yang masuk bilik Aspuri asrama perempuan bukan? Tak bukan Ustaz. Advance Ustaz. Tak adalah, aku gurau je. Kau lek-lek. Alamak. Lek-lek. Habis sekarang form berapa? Kat U lah Ustaz. Masuk U lah. Tekan. Ambil course apa? Mechanical Engineering Ustaz. Bidang apa tu? Betulkan dapur ke? Bukan? Bidang apa? Mechanical Engineering bidang apa? Mechanical Ustaz. Bagus tu, Mechanical Engineering bagus. Aku kata bagus. Aku tak tahu pun bidang apa. Tapi Ustaz menjadi bualan lah Ustaz. Ustaz masuk asrama tu jadi jadi pelajar-pelajar terasa inspirasi Ustaz. Kenapa aku masuk asrama je semua terinspirasi? Kalau aku belum masuk jamban lagi. Dia macam ni Ustaz. Yalah Ustaz masuk asrama buah-buah kan. Jarang nak jumpa. Tapi aku pelik asrama korang ni unik. Maknanya satu bilik 2 orang Satu bilik 4 orang Ustaz. Kan asrama kau pelik. Aku pergi MRSM Gafar Barber, dia macam satu dewan, lepas tu dibahagikan dengan meja-meja. Tu Gafar Barber dekat Melaka. Yang Muazzam pula satu bilik 2 orang, 3 orang. Jadi maknanya setiap MRSM tu macam berbeza lah dia punya sistem. Beza. Yang Gafar Barber tu dia tak ramai Ustaz. Jadi Ustaz maknanya kau dah sekarang ni ceramah ni masih PKP ni masih lagi dalam fasa untuk kau kena tahu satu benda tau, tak mustahil kita akan diterjah gelombang yang kedua yang lebih teruk daripada PKP yang pertama. Serius. Kau pergi tengok balik statistik negara Filipin, Australia dengan beberapa negara di overseas. Diorang naik mendadak lebih dahsyat daripada the first wave. Betul Kau faham tak? Maknanya kau kena terima kenyataan tak mustahil yang gelombang kedua lagi teruk daripada yang pertama. Betul Ustaz. Tapi sekarang maintain ni Ustaz. Maintain lah. Kau tengoklah statistik yang negara-negara tu maintain, pada mulanya maintain, rendah je tak ada. Sekali dia naik mendadak. Sebab kita sudah lupa daratan. Kita ingatkan benda tu dah tak ada. Ustaz, sebut pasal ni Ustaz, yang pasal kes apa tu? Datuk Seri Najib tu kan Ustaz kan? Alamak, dia masuk politik pula. Aku tak dia ada buat sumpah laknat Ustaz kan? Kenapa? Sumpah laknat tu kalau betul-betul dia tak buat, semua kena Ustaz. Itu kuasa Tuhan lah. Maknanya dosa kadang-kadang Tuhan tak turunkan bala. Bala tu ada macam-macam. Kadang-kadang bukan maksudnya semua kena tu ada banjir besar ke, tapi tentang jiwa dia, kehidupan dia, keberkatan dalam hidup. Itu je lah. Kesan dia macam tu lah. Sebab di sisi Tuhan, hanya Tuhan saja yang tahu siapa yang benar, siapa yang batil. Betul tak? Kan? Itu je lah. Jangan masuk politik. Dia nak tanya masa sumpah laknat tu Ustaz. Aku tak, sebenarnya Cik Man ada kecenderungan politik sendiri, tapi Cik Man tak suka nak bincang dekat media sosial. Betul tak? Ustaz duduk rumah seorang tak? Ha? Duduk rumah seorang?
Ada berdua. Kenapa kau ni nak datang sini? Nak tanya, kau orang maknanya Muazzam habis kau masuk U tu U mana? Ini KL Kulim Ustaz. Kulim Kedah, jauh perginya. Kau dah bertunang dah? Belum Ustaz. Habis yang dulu kau kata kau dengan Nabila tu tak jadi? Bila pula? Kau kata kau dengan Nabila kau dah ada anak ke dengan dia bukan Kau kata kau dah nikah dengan dia kau kata. Saya dengar cerita Ustaz dengan Mira Fiza. Mulut kau. Mulut ni Said minta kaki. Bila masa aku Mira Fiza siapa? Mira Fiza siapa? Yang Ustaz berlakon sama-sama tu. Oh, yang berlakon tu. Oh. Tapi kau dah ada yang special lah. Kau dah ada special lah. Belum Ustaz, belum. Kau jangan nak bohong aku. Nak cari bini kena cari betul-betul Ustaz. Kita cari bini kena cari elok-elok. Habis bini kau hilang ke sampai nak kena cari? Cari calon Ustaz maksud saya. Cari calon yang elok-elok Ustaz. Calon apa? Dah politik pula? Parlimen? Bukan, calon isteri lah. Calon isteri. Ustaz dah ada Ustaz? Tak ada. Aku dah tua dah. Aku dah tua dah. Ustaz bila kahwin Ustaz? Kau ni soalan-soalan yang aku saja yang boleh tanya soalan kau macam tu. Tak ada siapa nak kat aku, rumah dah tua dah. Ya Allah, tak ada netizen pun menyampah tengok muka aku. Saya menyampaikan ramai yang nak tanya bila Ustaz nak kahwin. Kenapa diorang nak buat bunga apa ni? Nak buat pelamin aku? Apa ni kau adik-adik? Tak ada apa Ustaz? Apa dia Ustaz? Ayah kerja apa? Ayah polis Ustaz. Di mana? Gerik. Oh, kat Perak. Kau tengok ni. Kau tengok dia nak canon kat aku dengan nenek dia. Ustaz, nenek saya kena salam, nenek saya single. Dini pergi tidur, nanti atuk babak, Dini Jepun, tidur. Tidur. Malam dah lah kencing atas tilam. Tidur Dini, tidur. Syuh. Habis mak kerja apa? Mak cikgu Ustaz. Ngajar apa? Ngajar bahasa Inggeris. Ngajar sekolah lah kan? Sekolah rendah. Sekolah rendah. Oh, bahasa Inggeris kau mesti mantap bahasa Inggeris ni. What is your name? Bahasa tak faham? Faham Ustaz. Saya tak nak jawab sini, nanti orang kata riak. Okey, adik-adik kau berapa orang? 4 Ustaz. Kau anak yang berapa? Anak kedua. Daripada atas abang ke kakak? Kakak. Lepas tu bawah adik Ni malah bawah adik tak? Jadi cita-cita Tak balik kampung lah. Itulah gitu kerja belum berbalik-balik lagi doa nanti. Mak ayah kau pandai. Dah PKP tak boleh balik lah. Oh, kau memang harapkan PKP ada lagi Tak ah. Saya nak masuk use. Oh, kau ajar. Aku minta lepas kau balik you terus PKP ketat selama 3 tahun. Aduh. Ustaz patut buat lagi banyak ceramah kat sekolah-sekolah yang asrama ni Ustaz. InsyaAllah, doakanlah. Aku dah tak larat dah. Umur dah tua ni tak larat dah. Dulu bolehlah hipster dengan raver kan. Sekarang ni pencen lah. Tulang pun banyak dah sakit-sakit ni. Ya Allah. Ustaz punya cara menyampaikan tu orang suka Ustaz. Tak adalah, ikut mana yang Ustaz boleh je lah. Yang lain, tapi yang lain ada cara masing-masing kan. Ada kepelbagaian kan. Betul Ustaz.
Alah, buat dekat politeknik nilai konon. Aku datang je kau tidur kat dom. Alah, mal sembang lah. Ustaz, ada orang tulis Ustaz. Tulang sakit kena kahwin Ustaz, nanti adik isteri tolong masaj. Kau ingat aku nak kahwin dengan dukun? Aduh. Semua ayat dia ada ustaz hujung tu. Ayat dia apa ayat engkau? Aduh. Apa saya tanya? Salam ustaz, mana Izzuan dia dah tidur? Amirul. Mana Amirul ni mana? Cuba tunjuk IG dia. Salam ustaz. Mana Izzuan dia dah tidur ke? Mana Izzuan dia? IG dia. Dia ni ada awet tak, Wan? Tapi pernah ada awet tak? Tak payah nak cover lah, Wan. Ustaz duduk sana kan? Asal ustaz Negeri Sembilan. Lepas tu duduk di Shah Alam. Oh. Lepas tu kalau Ustaz balik kampung, Ustaz balik apa? Negeri Sembilan je Negeri lah. Sembilan. Oh. Okey, tu Ustaz, tak jauh kan? Tak jauh lah. Engkau Perak asal Perak? Lahir Perak Ustaz, tapi duduk Melata. Kau ada rumah tak? Ada rumah Ustaz. Dah ayah kan polis, dia pindah-pindah Ustaz. Oh, ayah polis je lah. Sama juga macam ayah Cik Man. Dia berpindah randah Ustaz. Yelah, polis kan dia apa, ayah Cik Man pun dulu, tapi Cik Man tak sempat lah sebab masa akak-akak kecil dulu, dia orang berpindah lah dengan ikut ayah. Tapi ayah dah pencen, baru Cik Man lahir masa ayah pencen, and then balik kampung. Oh. Mana kampung kau? Kampung kenapa Ustaz? Tu ada kakak tanya, kakak ni Cik Yong ni, dia tanya kampung kau kat mana? Kat Ipoh Ustaz. Kat Ipoh. Aduh, saya nak tanya kan lupa lah. Apa soalan dia? Perasaan Cik Mai masa menang apa tu? Peserta Sukma dulu macam mana tu? Tak dijangka lah. Tak dijangka, dah rasa gembira tu ada jugalah. Dah rasa risau dengan di sebalik kejayaan tu pun ada jugalah. Oh, patutlah kau sebut dengan Rafiq. Apa dia? Ipoh game yang bisa. Ustaz, Miafiza jemput Ustaz kan? Saya nak pergi tak? Macam tu kau je lah pergi wakil Ustaz. Nanti orang kata muka tak malu Ustaz, tak apa lah. Wah. Sekejap. Hati tak ramai. Faham. Ustaz mainlah jerantut. Ini pegawai polis rasa ni. Mainlah sampai hati tak nak baca. Cik Man rasa ni. Niai lah tuan polis tu. Yang dia tuan ke? Tuan polis ke? Ustaz apa hukum lelaki pakai subang? Tak boleh lah. Lelaki pergi. Wan, degil ke dekat kolej? Tengok Izzuan tu kat situ baik, kat kolej dia degil. Amirul. Baik.
Ustaz, Kau nak kahwin? Apa dia? nak tanya. Ha. Sebab tak jelas. Contoh lah kita terlupa bangun subuh kan. Dia secara tak sengaja lah. Kalau kita kita semayang balik lah kan Ustaz? Yes. Oh, okay. Qadha lah. Sebab ada orang kata tak payah. Ada orang kata dia bukan kodok, dia macam solat selagi tak habis waktu subuh tu. Oh, kalau tak habis waktu, bukanlah qadha. Sekarang ni kalau kau bangun pukul 10. Tapi ada pendapat mengatakan kalau kau bangun pukul 10 pun tak niat qadha pun tak apa. Sebab itulah waktu kau yang sebenarnya bagi orang yang terlewat. Faham. Cik Man, tadi ada orang tanya, tunang tu macam mana Cik Man? Tunang ni bila lelaki menyatakan nak memperisterikan perempuan. Mana orang tu tadi? Kesian dia tanya beberapa kali Ustaz jawab. Okey Ustaz, tu lah soalan saya Ustaz. Okey, jumpa lagi nanti insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi saya ada baca dekat komen yang dia tanya, konon dia kerja barber kan. Lepas tu dia diminta untuk buat line. Kalau dia buat, hukum dia apa Ustaz? Dia dosa. Ustaz tidur. Okey, lain ni ulama menghukumkan antara makruh dengan haram lah. Kalau just lain tu biasa-biasa je sekali je tak ada masalah, boleh je. Okey. Tapi kalau boleh janganlah buat. Oh. Maknanya lain ni qaza. Nabi melarang qaza. Okey. Kalau macam dia tak nak buat, lepas tu dia suruh member dia buatkan, dia dosa juga ke Ustaz? Yes. Oh, dua-dua dosa. Bukan. Dia tak nak buat dekat rambut dia, lepas tu member dia buat dekat rambut siapa? Bukan. Ada pelanggan minta untuk buat dia buat lain. Lepas tu tapi dia tak nak buat, dia suruh member dia buatkan. Okey. Tu kira okey lah juga kalau dia rasa risau. Oh, kalau dia rasa risau lah. Dia bukanlah satu dosa yang besar buat lain ni, taklah. Dia cuma kita takut ikut budaya barat. Okey, faham. Okey, ni ada lagi satu soalan dia tanya ni. Dia tanya, boleh ke seorang Muslim jadi pahlawan di UFC seperti Khabib Nurmagomedov tapi aurat terdedah? Adakah sukan tersebut boleh dijadikan? Boleh je, sebab aurat lelaki bagi dia orang ada mazhab lain yang bahagian yang penting dia aurat ni yang penting tutup bahagian yang betul apa yang ada di dalam spenda. Oh, okey. Tak, tapi ada perbahasan lah, Maknanya apa yang ada di dalam spenda itu sepakat, itu yang wajib ditutup. Adapun yang luar-luar tu ada perbezaan. Ada yang kata sampai ke lutut, ada yang kata peha bukan aurat. Luar benda tu benda yang bersifat benda yang kena ada ni lah makluman tentang hal ni. Oh, okey, faham.
Ustaz macam ngantuk je Ustaz, ganggu ke? Dah pukul berapa sebab pagi kan lepas subuh nak keluar kerja. Lah. Pukul 4. Okay Ustaz, terima kasih. Okay, insyaAllah nanti kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam Ustaz. Good night. Good night. Okay, Cik Man kena apa sebab lepas subuh aku lepas pagi, awal pagi ada shoot. Jumpa lagi Assalamualaikum. Nanti kita jumpa esok. Kita jumpa Cik Man kena rehat sebab ada shooting lepas subuh. Awal pagi. Assalamualaikum.